Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kini bersama saya Fasurina Abdullah dalam rangkuman berita seminggu yang membawakan berita-berita terkini di negeri Pahang. Pada minggu lalu, kes positif COVID-19 di seluruh negara menunjukkan peningkatan ketara sehingga melepasi 3 angka dan keadaan ini sangat membimbangkan. Sehubungan itu, Kerajaan Pahang mengambil tindakan pantas bagi mengawal penularan wabak tersebut dengan memperketatkan beberapa penguatkuasaan. Baiklah, mari kita teruskan rangkuman berita pada minggu ini. Saksikan laporan berita seminggu yang telah disediakan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah berangkat pulang ke Istana Negara Jumaat lalu selepas menerima rawatan di Institut Jantung Negara IJN sejak 21 September lalu. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Yang Hormat Datuk Indro Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, keberangkatan pulang Seri Paduka pada jam 12.40 tengah hari diiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria binti Almarhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat menyempurnakan pelancaran buku biografi sukan Al-Sultan Abdullah Raja Sukan Berjiwa Rakyat bertempat di Hotel Shangri-La, Kuala Lumpur Selasa lalu. Baginda diiringi oleh Yang Amat Mulia Tengku Arif Bendahara Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah dan Yang Amat Mulia Tengku Panglima Muda Tengku Ahmad Ismail Muazzam Shah. Turut hadir Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Warosti Wak Ismail, Yang Berhormat Yang di-Pertua Dewan Negeri Pahang Datuk Seri Haji Ishak Muhammad, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Seri Dr. Sahluddin Ishak dan Barisan Exco Kerajaan Pahang. Kerajaan Negeri Pahang mengambil berat isu pelajar-pelajar anak Pahang yang telah mendaftar masuk di institusi-institusi pengajian tinggi awam IPTA dan berada lebih awal di tempat tinggal sewaan masing-masing. Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Warosti Wak Ismail berkata, pelajar dalam kalangan anak-anak Pahang perlu memaklumkan kedudukan mereka sama ada melalui Majlis Mahasiswa Anak Pahang Mampan bersama dengan Kepimpinan Pemuda UMNO dan Puteri UMNO Pahang atau bahagian hal ehwal pelajar HEP di IPTA masing-masing. Katanya, para pelajar boleh memberi maklumat yang diperlukan supaya kerajaan negeri dapat berusaha untuk menyalurkan bantuan yang bersesuaian. Kerajaan Pahang ditunjangi Barisan Nasional Pimpinan Menteri Besar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Warosti Wan Ismail sentiasa berusaha membangunkan negeri ini sebaik mungkin melalui perbelanjaan dan peruntukan yang diusahakan sendiri. Pengerusi Jawatan Kuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, ia terbukti selepas kejatuhan Kerajaan BN pada PRU ke-14 lalu dan negara ditadbir Kerajaan PH dan ketika itu banyak projek pembangunan dan peruntukan untuk rakyat dimansuhkan. Namun katanya, kebijaksanaan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang bersama barisan pimpinan yang ada telah berusaha sedaya upaya untuk menambah sendiri pendapatan negeri tanpa meminta pertolongan daripada kerajaan pusat ketika itu adalah sesuatu yang harus kita banggakan sebagai rakyat negeri Pahang. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Pemimpin Bersama Masyarakat dan Hari Bersama SPR di Pusat Khidmat Rakyat Dewan Negeri Bebar, Kampung Padang Buluh di Pekan, Isnin lalu. Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Nazringah yang dikehendaki menjalani ujian kedua menerusi PCR Polymerase Chain Reaction adalah didapati negatif. Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Warosti Wak Ismail berkata, perkara itu disahkan oleh Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Pahang Yang Hormat Datuk Dr. Haji Bahari Datuk Tok Muda Cik Awangah pada pagi Rabu lalu. Beliau turut dimaklumkan kesemua mereka yang terlibat dengan Datuk Nazri sebelum ini tiada risiko dijangkiti. Kerajaan negeri memberikan tempoh selewatnya sehingga November ini bagi pekebun di Cameron Highlands mengosongkan kawasan tanaman haram mereka. Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang, Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak berkata, kerajaan negeri tidak akan membuka pintu rundingan berkaitan hal ini kerana ia melibatkan keselamatan orang ramai. Kerajaan negeri meminta orang ramai memahami tindakan yang diambil kepada para pekebun tersebut.
Penularan wabak COVID-19 di Pahang ketika ini adalah pada kadar terkawal dan kebanyakan kes di negeri ini melibatkan individu yang berkunjung ke Sabah. Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak berkata, individu yang mempunyai sejarah perjalanan dari negeri Sabah selepas 27 September lalu digalakkan untuk meneruskan kuarantin kendiri selama 14 hari selepas ketibaan di KLIA dan membuat ujian ulangan pada hari ke-13 walaupun telah mendapat pelepasan dari perintah kuarantin. Beliau yang juga pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Pahang berkata, bagi daerah-daerah yang mempunyai kes COVID-19 yang aktif, tindakan perlu dilakukan iaitu semua acara keramaian melibatkan orang awam termasuk kenduri kendara melebihi 100 orang pada satu-satu masa perlu ditangguhkan selama 14 hari dari kes terakhir dikesan. Menurutnya, semua masjid, surau dan rumah ibadat berkaitan yang berada di dalam lokaliti atau kawasan yang mempunyai kes aktif ditutup selama 14 hari. Pihak polis sentiasa bersiap sedia sekiranya perintah kawalan pergerakan PKP dilaksanakan semula oleh pihak kerajaan berikutan jumlah kes COVID-19 yang semakin meningkat. Pengarah Pengurusan Bukit Aman, Datuk Ramli Din berkata, pihaknya sentiasa bersedia daripada semua aspek kerana ia bukanlah perkara baharu yang perlu dihadapi oleh Polis Diraja Malaysia PDRM. Beliau berkata demikian pada sidang media sambutan Hari Inovasi Peringkat PDRM 2020 yang dirasmikan oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah di Kuantan Jumaat lalu. Individu yang bergejala perlu melalui 3 ujian saringan sebelum mereka disahkan dijangkiti wabak COVID-19. Yang Hormat Datuk Dr. Haji Bahari Datuk Tok Muda Haji Awangah berkata, bagi sesetengah kes, pesakit terus disaring ke peringkat kedua atau ketiga bergantung kepada sejarah perjalanan pesakit. Katanya bagi peringkat pertama, kita akan melakukan ujian antibody, peringkat kedua pula ialah ujian antigen dan ketiga ialah ujian reaksi rantaian polymerase PCR di mana keputusan ujian kebiasaannya lebih tepat. Hasrat seorang pelajar cemerlang sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM yang kurang berkemampuan di Kampung Pamah Kasih di Temerloh untuk menyambung pengajian ke universiti akhirnya tercapai selepas dibantu oleh Ahli Dewan Negeri Kuala Semantan yang Berhormat Datuk Haji Nur Azmi Matludin Rabu lalu. Siti Halijah Ahmad 20 tahun sebelum ini ingin mengambil keputusan menangguhkan kemasukannya ke Universiti Sains Malaysia USM Pulau Pinang dalam bidang sastera kerana kesempitan hidup. Siti Khalijah ketika ditemui berkata, beliau berterima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Haji Nur Azmi kerana memberi sumbangan untuk membayar yuran daftar pengajian selain bayaran sewa van dan rumah tumpangan untuk keluarga yang akan menghantarnya. Laporan itu tadi mengakhiri rangkuman berita seminggu pada kali ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan pelbagai berita dan maklumat terkini di negeri Pahang. Jangan lupa like, subscribe dan share Pahang Media di Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Anda juga boleh mendapatkan berita terkini di Pahang menerusi portal pahangmedia.my. Dan jangan lupa patuhi SOP dengan menjaga jarak fizikal, memakai pelitup muka dan kerap mencuci tangan. Elakkan 3S iaitu tempat yang sempit, kawasan yang sesak dan sembang dekat. Baiklah, sampai jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.